akan syorkan tu report ke tu blog pula kan. Sebab dalam video tu saya ada bentangkanlah konsep yang berulang-ulang-ulang yang macam tak berpenghujung ni. Dan saya tiba-tiba terfikirlah bahawa ada satu lagu yang dicipta oleh orang Melayu yang boleh jadi sebenarnya merupakan lagu yang paling panjang dalam sejarah dunia, iaitu lagu Bangau Oh Bangau. Menarik kan? Sebab Bangau Oh Bangau dia memang lagu yang sangat popular lah dalam masyarakat kita. Tapi sekarang ada satu versi saja yang paling popular dan paling menang lah antara semua versi yang lain, iaitu versi ni. Bangau, kenapa engkau kurus macam mana? Aku tak Ini benda yang kurus. paling indah pernah berlaku dalam sejarah negara Malaysia. Okey, nak cakap apa ni? Nah, sebenarnya Bangau Oh Bangau ni adalah satu lagu yang orang kata dia nak bagi pengajaran bahawa kita boleh nak salahkan sesuatu tu tanpa penghujung. Kita boleh salahkan dia, dia boleh salahkan orang lain boleh salahkan orang lain ni dan akan berterusan. Jadi kalau kita salah menyalahkan seseorang, sampai bila pun kita tak akan dapat berjaya lah dan tak akan dapat menyelesaikan masalah. Tapi ada satu lagi sisi pengajaran lain yang sangat-sangat menarik, iaitu lagu Bangau Oh Bangau ni dia adalah lagu yang paling dekat bermain dengan konsep sebab dan akibat, cause and effect. Jadi ini disebabkan oleh ini, yang disebabkan oleh ini, yang disebabkan oleh ini, yang disebabkan oleh ini, sampailah sepanjang mungkin lah kot. Dan dalam video tu saya ceritalah dia macam domino yang jatuh. Tapi sebelum domino tu jatuh, ada domino lain kat belakang dia yang jatuh dulu disebabkan dia, domino dekat belakang dia jatuh. Jadi di mana pengakhiran domino? Jadi saya pun terfikirlah lagu Bangau Oh Bangau ni sejauh mana kita boleh panjangkan dia. Jadi secara tradisionalnya dia berakhir kat sini lah. Dekat ular kata, ini memang makanan aku. Tapi boleh tak kita panjangkan lagi sepanjang-panjangnya? Jadi saya pun buatlah satu pertandingan, iaitu pertandingan mini giveaway jugalah. Pertandingan dia senang je, sambungkan lagu Bangau Oh Bangau yang paling panjang, dia dapat RM100 macam tu lah. Tapi dengan syarat sambung tu mesti kena logik lah. Kalau kau pergi sambung bahasa Eleh, tak menang, aku block lagi. Dan ada banyak lah entry-entry menarik yang orang hantar. Makanan oh makanan, kenapa kau tak jadi mangsa? Macam mana aku tak mangsakan? Dah rantaian makanan, rantaian membebankan hidup kita selama ini. Katakanlah rindumu. Ini bukan lagu ke? Makanan oh makanan, kenapa mahal sangat? Macam mana aku tak mahal? Harga minyak naik. Minyak oh minyak, kenapa engkau naik? Macam mana aku tak naik? Kereta banyak sangat. Lepas tu dia pergi sambung lah, kenapa tak ada duit? Sebab kena buang kerja. Sebab apa kena buang kerja? Sebab office tak buka, sebab PKP. Lepas tu siap kata tak dapat vaksin. Kreatif gila. Tapi entry yang ni menarik juga. Ular oh ular, kenapa nak makan katak? Kalau aku tak makan nanti aku pupus. Ular oh ular, apa jadi kalau kau pupus? Kalau aku pupus, tikus makin banyak. Oh, kreatif. Dia masuk dekat rantaian makanan. Bila tikus makin banyak, padi rosak. Bila padi rosak, beras tak ada. Bila beras tak ada, petani tak jadi makan nasi. Bijak. Dan dia ni bagi pengajaran yang sangat penting. Yang penting perempuan tak pernah salah. No comment. Salah merujuk kepada perkara di atas disertakan lirik lagu Bangau Oh Bangau yang telah dikemas kini. Silakan menyanyi dengan penuh rasa gembira dan tanpa perasaan marah dan tanpa mengenal erti mengalah untuk menghabiskan liriknya. Kenapa macam sas sangat email ni? Dia bagi PDF. Besarnya fail kau bagi. 40 muka surat. Oh yo. Macam mana kau boleh buat 40 muka surat ni? Bangau oh bangau, kenapa engkau kurus? Okey, lepas tu dia ikut skrip yang sepatutnya, skrip yang biasa. Ular nak makan aku. Ular oh ular, kenapa nak makan katak? Macam mana aku tak makan? Memang makanan aku. Ular oh ular, kenapa tak makan bangau? Macam mana aku nak makan? Bangau kurus sangat. Bangau oh bangau, kenapa kau kurus? Aduh, dia ulang balik semua skrip daripada awal sampai habis. Oh, ini copy paste. Patutlah 40. 2000 tahun kemudian. Sampai ke muka surat terakhir. Bangau oh bangau, janganlah engkau kurus. Kalau engkau kurus, lagu ni tak habis. Ya, badan muka aku cakap bahawa pertandingan ni boleh menang kalau buat lagu yang paling panjang.
Ini cara nak buat lagu yang panjang yang tak habis-habis dengan cara buat dia berulang. Kau ngajar. Kau guna taktik aku nak kalahkan aku. Okay, jadi sekarang sampailah kita kepada keputusannya. Siapa yang menang? Dan kita ada beberapa calon yang sangat-sangat berpotensi lah untuk jadi pemenang utama. Hanya pemenang nombor 1 je yang dapat hadiah. Dan tak dinafikan, entry yang paling panjang adalah entry 40 muka surat yang berulang-ulang. Dia ulang skrip balik, lepas tu dia copy paste. Adakah kita nak bagi dia sebagai pemenang? No, tak boleh. Tak nak. Walaupun dia menepati sepenuhnya kriteria untuk pemenang, tak nak. Pertandingan aku, sekali akulah. Jadi saya nak bagi pemenang pertandingan tu kepada yang betul-betul put effort lah untuk fikir bahawa lepas ni jadi apa yang jadi seterusnya, lepas tu apa yang menyebabkan ini yang berlaku. Jadi saya bagi pemenang penyambung lagu Bangau Oh Bangau yang paling panjang dan yang paling logik serta paling kreatif kepada saudara Arif Hafizi. Dia punya jalan cerita sebab dan akibat tu memang koheren dan sebenarnya dia punya ending tu adalah ending yang tak boleh nak disambung lagi lah. Iaitu dengan dia kata bahawa mati itu benar. Kenapa mati itu benar? Sebab dia kata janji Tuhan aku. Kita pun tak nak soal banyak-banyak lah. Sentap satu, lepas tu kalau minta sambung atau bahas banyak-banyak jadi kena marah dengan ustaz pula ke apa kan. Jadi memang ini adalah pemenang yang paling panjang, yang paling logik, yang paling koheren dan yang paling kreatif. Tahniah dan terima kasih juga kepada semua yang menyertai pertandingan mini ni lah. Harap anda semua berseronok macam saya seronok baca komen-komen korang, walaupun ada komen yang pelik-pelik macam benda. Kenapa korang tengok lirik lagu Bangau boleh terfikir benda je. Jadi itulah, terima kasih kepada semua yang menyertai dan yang menyokong saluran ajar selama ini. Anda sangat-sangat dihargai. Dan kita jumpa lagi dalam konten ataupun pertandingan yang akan datang ke. Assalamualaikum. Jadi video tersebut dah habis. Apa yang menarik? Siapa yang tahu lagu Bangau Oh Bangau? Kami Kami tahu. Kami tahu. Yang padahnya ikan si timbul yang saya makan semialah panjang sampai angin sampai hujan. Kata kenapa? Semialah. Jadi ianya sedikit sebanyak ada berkaitan dengan kenapa jadi berlaku adalah kerana perkara sebelumnya. Kenapa perkara sebelumnya berlaku kerana sebelum-sebelumnya, dan kenapa sebelum-sebelumnya berlaku kerana sebelum-sebelum-sebelumnya. Macam itulah yang cikgu nak bagi tahu. Sekarang ni jom kita tengok ada tak berkenaan tentang isi tersurat dan isi tersirat. Jadi isi tersurat dan isi tersirat ni lebih kurang kepada konten yang kita tengok tadi. Siapa pernah dengar isi tersurat dan isi tersirat? Tadi sebenarnya dah pakai jadi mudah sangat ni. Kejap mencari isi tersirat. Okey. Sekarang cikgu akan buka quizzes. Okey, mudah saja, tapi ini sedikit sebanyak akan membantu, akan memahami apakah itu isi tersirat. Okey, cikgu akan bagi link. Alhamdulillah. Link copy link cikgu akan letakkan di sini. Bila masuk, cikgu akan share tab yang ni, tab quiz ni. Tekan cepat kamu masuk. Mencari isi tersirat. Novel, tutup mic. Tab akan cikgu tutupkan. Boleh bising lah. Tolong jangan spam selain daripada link kami. Takut orang lain jumpa link. Cikgu, tekankah linknya cikgu? Nanti Zarif masuk dalam website tu, Zarif letak nama, tekan start. Okay? Tekan linknya kah cikgu? Ya. Sila. Kita sedang tunggu yang siapa ni tulis nama yang cikgu boleh kenal. Okay?
Boleh tulis nama yang kamu suka, tapi tulis nama yang cikgu kenal dahulu baru boleh tambah. Okay, tak hilap pun. Yang penting semua boleh masuk, okey? Okey, jadi yang belum masuk, Putra dah, Azhar, Nurul Hakim. Di sini kita ada, kita ada Cikgu, macam orang panggil kami ya cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 9, 16 tolak ada 14. Akan tunggu 14 orang masuk dalam. Ada 4 orang lagi. Sila. Kami dah masuk, cikgu. Saya dah masuk, cikgu. Okey, bagus. Nampak nama awak Zarif. Carlif, Adha, Jertim, Amirul Hakim ni Abror Sarawak GM. Stawish, Dawid atau tak? Siapa ini? Rizky Roblox, Mikaela, Nur Alisha Kak Long. Roblox sudah tahu. Naya dah masuk ke belum? Nur Baiyah tak siapa tak? Minta maaf. Alisha. Alisha dah masuk Alisha? Dah. Tak ada pun nama Alisha. Cikgu refresh sekejap. Mungkin cikgu yang tak nampak. Cikgu refresh. Okey, sekarang okey, nampak dah. Alisha yang masuk first tadi. Apa? Cikgu lupa pula. Salma Zain. Siapa Salma Zain tak lupa lah. Sorry. Carlif. Khalif. Okey, Khalif. Apa khabar tak Khalif? Kaleb. Tunggu cikgu ada problem sikit. Cikgu. Kita masih Kelas tu cikgu. apa tak Lupi? Cikgu. Masuk kelas cikgu. Kita terkeluar daripada quizzes ya kah? Kalau terkeluar masuk balik ada Google Meet. Untuk Abror yang baru masuk tadi, Abror sorry Azwa, boleh tekan link dan yang ni kita tunggu tekan lagi 2 Cikgu, minit. dia semua nak bising cikgu. Bising lidah. Terima cikgu kita ya. Okey, ada 16 orang. Enggak. Koyum dah masuk Koyum. Okey. Kita akan mulakan dalam masa seminit. Mencuri. Ada kelas sekali adiknya kat belakangnya. Kami tutup mikrofon kita sekejap ya. Okey, dalam kiraan 30, 29, 28. Sila masuk dalam quizzes. 21, 20, 19, 15, 14, 10, 9, 8, 7, 6. Soalan yang pertama. Isi tersirat kecuaian memandu. Iyalah. Cikgu tak bagi tahu apa itu tersirat, apa itu tersurat. Kamu cuba fikir sendiri. Nanti cikgu ajar lepas habis. Nak 8 soalan je cikgu. Buat banyak sikit cikgu. Ini sebenarnya darjah 2 punya soalan. Ui nah. Mudah memang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tekan jawapan. Betul. Mengantuk ketika memandu, ada orang 7 memilih mengantuk ketika memandu. Kecuaian memandu, tersirat bagi kecuaian memandu ialah tersiratnya adalah mengantuk ketika memandu. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua.
Isi tersirat bagi keadaan jalan raya. Punca kemalangan punca kemalangannya adalah keadaan raya. Apakah isi tersirat? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ada 8 soalan saja, senang je. Okey. Jadi sekarang ada yang dah mula perasan yang mana satu betul, yang mana satu salah. Cikgu, main siapa cikgu? Internet slow. Kita slow. Okey, siapa? Kita tengok skrin je. Ada nampak? Betul. Okey. Jadi cikgu bagi tahu apakah itu tersirat atau tersurat. Kamu cuba diri. Kenderaan. Antara punca kemalangan jalan raya adalah kenderaan tersebut kerosakan. Jadi kerosakan kenderaan, apakah isi tersirat baginya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tekan jawapan. Jawapannya adalah Kenderaan tidak diservis. adalah isi tersirat bagi kerosakan kenderaan. Ya Allah, ambil keluar. Okey, isi tersirat bagi penguat kuasa. Antara punca berlakunya kemalangan di jalan raya adalah kelemahan penguat penguasaan. Contohnya macam terlalu ramai orang yang lulus ujian driving license, mendapat lesen memandu dengan mudah, tetapi dia sebenarnya tidak layak pun untuk lulus ujian tersebut. Apa dia kata, kita tak si lulus, tapi siapa? Kita beri kami RM1,000, kami akan paskan kita. Ini adalah suatu perkara yang teruk lah. Orang yang pandai driving diberi lesen. Faham? Yang sama adalah orang yang melakukan kesalahan tidak disaman dan sebagainya lah. Okey, dah pilih? Pani nampak awet naik kereta. Yes, betul. 100. Okey. Tidak menyambut pesalah trafik. Tidak menyaman pesalah trafik. Kelemahan kuasa. Seterusnya. Okey, yang ni gambar lain. Aku rasa gambar lain. Gambar tunjukkan pemakanan yang seimbang. Apakah isi tersirat bagi pemakanan seimbang? Tenang itu. Makanan. Yes, betul. Saya rasa dapat makan banyak ayam. Okey. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Senang. Jawab, keluar. Baik. Tak, Kami betul, tapi mesti banyak nombor 1. ayam. Boleh. Okey, seterusnya. Ambil nombor 1. Yang nombor 8. Nombor 2. Ada yang ada salah sikit pada waktu awal, jangan risau. Cikgu Oh, bukan senang. cepat markah Yes, tinggi. satu balik. Yeah. Betul. Okay, betul. Yes. Bagi. Satu untuk bersalah. Salah ke? 5, Jawapannya terbang. 3, 2, 1. Mental aman kah? Yes, betul. Ya, salah. Jawapannya banyak bersenam. Tahu lah betul lah. Medu. Tidur pun sehat bah. Munsik cukup tidur? Okey, menjaga kebersihan diri adalah salah satu cara jaga kebersihan. Oh. Orang semua jawapan yang selalu kiri kanan.
Nampan tam 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 tam. Jawapan Jangan. Korek hidung. Yo, ambil nombor satu dulu. Betul. okey. Semua betul. Seterusnya ada isi tersirat bagi rehat secukupnya akan memberikan impak kepada kesihatan. Kita sama jawapan tu. Tidak secukup waktu. Tidak cukup waktu ke? Okey. Boleh lagi. 3 2 Ya, betul. okey. Syarah Pais. Okey, kita dapat tinggi sampai rendah semua tak tahu tersirat yang mana. Betul, betul semua. Nak mesti nombor satu. Ambil nombor satu. Okey. Cikgu. Satu diikuti Ambil Faiz ke Jemol. Haha. Darwish. Nombor satu adalah Darwish, Azhar, Zarif, Abror, Faiz. Semua dapat nombor satu. Oh. Nombor dua diikuti oleh Amrul, Azwa, Alisha, Mikaela. Nombor tiga diikuti oleh siapa ini? Rizky Roblox, Carlif, Andra. Siapa ini? Hantu Alucard, kosong bakar. Okey. Tahniah semua. Cikgu stopkan skrin. Jadi sekarang cikgu nak tekan entire. Sebelum kita mulakan latihan di buku kerbau, penting untuk kita memahami dalam cikgu tutup suara kita sekejap Zarif. Ya. Okey. Jadi penting untuk kita memahami bahawa apabila kita ingin sekarang ni kita memang dah kena belajar karangan saja, dah tak ada dah tata bahasa. Kamus pun memang dah mahir pun tata bahasa. Sekejap cikgu buka whiteboard. Okey, tutup. Berapa tu? Apa tu? Okey. Apa? Putih. Mana ni? Testing. Okey, cantik. Jadi isi tersurat ada cikgu dengar suara kucing Yalah. Kucing Abro, cikgu. Kucing siapa ya? Abro. Abroro. Tak tahu sih. Kawan cikgu seorang. Kucing dia daripada 2003 lagi. 2003 sampai sekarang berapa tahun dah? 2003. Sekarang ni dah 2021. 21 tolak 3 jadi 21 tolak 3 jadi 18. Jadi 18 tahun umur kucing dia. Kucing dia dah umur 18 tahun. Sangat tua lah. Ui, tua sikit daripada cousin kami. Yalah ya. Jadi kalau kucing umur 18 tahun, lagi tua daripada kamu sebenarnya. Kucing dia baru sahaja Oi, kelak kita panggil kucingnya abang lah. abang kucing. Isi tersirat. Jadi barunya semalam kucingnya meninggal dunia. Kucingnya pada minggu yang terakhir tersebut. Kucingnya dapat berdiri pun. Kucing tu dapat berdiri dengan sendiri, baring je selama seminggu. Dan akhirnya semalam pun meninggal lah, mati kucingnya dan dikebumikan. Siapa ada di rumah? Ada Yasin si cikgu. Saya dah baca ya. Manusia Nak curi. bacaan Yasin ni, Kan si cikgu. bacaan Yasin ni cikgu pun tak tahulah. Disolatkan si cikgu. Tidak disolatkan sebab dia kucing, okey? Tidak disolatkan sebab dia kucing. Bukannya manusia dan bukan juga orang. Kucing ni, haiwan-haiwan ni memang dah confirm dah. Allah nak letakkan mereka di mana. Mereka ni dicipta dengan hikmah. Bila mereka sejak mati pun. Cikgu, haiwan Tahu umur kalau 18. mati masuk syurga ke? Haiwan mati masuk. Okey. Mati syahid. Apakah beza manusia dan juga haiwan dalam
pandangan Boleh tulis Islam. ke cikgu? Cik belum lukis. Haiwan tidak Haiwan berakal. tidak berakal. Haiwan tidak berakal. Haiwan tidak boleh berdiri. Haiwan hanya merangkak seperti monyet. Woi, Okey. Yang pertama, dua-dua ada otak sih. Ada otak sih. Dua-dua ada. ada lah. Yang ada otak, tapi yang Tapi dia tidak dapat berakal. Tapi dia berfikir boleh berdiri je. macam monyet. Dia dan juga manusia boleh ada kebolehan ataupun Allah telah berikan kebolehan mereka daripada kecil lagi, daripada baby lagi. Contoh macam baby bila dia dilahirkan, apa yang dia cari? Susu itu. Cari untuk nak minum susu, betul sih? Betul. Benda ya. Kita Buat kejat. belajar. Ini adalah suatu kebolehan yang Allah dah ciptakan secara fitrah. Pokoknya secara fitrah. Kita lahir memang dah tahu dah. Kamu pernah tak tengok sarang Lord of the Rings. perempuan, sarang apa tu haiwan bee bahasa Melayu? Lebah. Lebah. Sarang lebah. Ada. Sarang dia sangat cantik, ada bentuk hexagon, ada bentuk ni honeycomb. Macam mana ke cikgu? Kamu nampak tak dia bentuk apa ni? Nampak? Oh, honeycomb ya. Ini semuanya dicipta oleh Sarang lebah. dibuat sendiri oleh lebah-lebah. Jadi benda ni adakah mereka belajar? Adakah buat sekolah Al-Amin Semariang Pinggir untuk lebah? Dia pergi sekolah macam ni nak bola sarang. Saya dah. Benda ini memang kebolehan yang telah diberikan oleh Allah secara fitrah. Cikgu, bolehkah saya pergi tandas? Izinkan Boleh. saya pergi tandas. Okey. Jadi yang pertama ada otak, yang kedua ada akal sih. Untuk berfikir mana teruk, mana bagus, mana baik, mana buruk. Yang ini hanya ada pada manusia, hanya ada pada manusia. Kita boleh senyum sikit. Haiwan tidak ada akal. Mun haiwan ada akal, dah lama dah haiwan boleh berkelakar macam kita. Dah lama dah haiwan ni masuk Islam. Mesti dah lama Dah dia lama buat dia tolong matematik. Mek buat homework. Buat perkara yang melebihi apa yang dia tahu. Kalau kamu nampak tak, manusia zaman dahulu dan zaman sekarang lain. Kerana apa? Kalau kita zaman sekarang ni bangunan kita bertingkat-tingkat, dibuat daripada besi dan sebagainya, dibuat daripada konkrit yang moden. Zaman dahulu lain sikit pembinaan dia. Jadi kita ada akal yang membuatkan kita evolve. Kita bertukar pemikiran kita, bertukar cara kehidupan kita sebab akal. Dan akal ini juga membawa kebaikan kepada kehidupan setiap manusia dan juga memberi kelebihan untuk kamu berfikir sebelum kamu melakukan suatu decision, suatu apa panggil? Keputusan. Kita mau tidur ke si? Okey, aku mau tidur. Kita mau belajar ke si? Okey, aku mau belajar. Kita nak main ke si? Benda yang kamu boleh pilih untuk setiap pilihan kamu boleh pilih menggunakan akal. Contohnya kita nak main PUBG nak, contohnya kita nak main Roblox. Kerja rumah weekend belum siap lagi Okeylah, kita pola homework lah baru kita main. Macam itulah akal. Akal yang baik, bagus juga dipengaruhi oleh akhlak yang baik. Walaupun kamu tahu, mun aku main game lah tu, mestilah siap homework nak. Akhlak tidak walaupun akal tahu benda yang buruk, tapi kita still masih lagi melakukan perkara tersebut sebab akhlak tidak diasuh, tidak diperbaikkan. Okey, ini adalah teguran buat cikgu sendiri dan juga semua sekali lah. Tidak salah kamu melakukan perkara yang harus, cuma ada perkara kita fokuskan. Okey, dah jauh dah. Jadi soalan tadi, haiwan boleh masuk syurga. Cikgu tu sure gila jawapannya. Kita tanya mufti. Okay. Mufti. Mati masuk syurga. Kita tengok. Mufti, bolehkah bertemu kucing kesayangan di syurga? Jawapan daripada mufti wilayah. Okey, jawapannya adalah alhamdulillah. Kita berikan. Okey. Ada satu hadis. Hadis ni adalah suatu khabar yang
Okay, kita baca hadis tersebut. Dari kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi, maka termasuklah antaranya berbuat ihsan kepada semua kategori manusia dan juga kepada haiwan-haiwan, sehinggakan pada saat ingin menyembelih haiwan juga dituntut untuk melakukan ihsan. Okey. Okey, ada sebuah riwayat daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah pernah bersabda, seorang perempuan diazab disebabkan seekor kucing yang kurung sampai mati. Siapa pernah dengar kisah ni? Riwayat ni. Perempuan yang kena azab di neraka kerana dia sebabkan perempuan ini seekor kucing yang dia kurung dalam rumah, sibuk makan sampai kucing itu mati kelaparan. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka disebabkannya. Lepas habis kelas. Okey, kamu boleh makan minum. Jadi yang pertama sekali mufti nak katakan kepada kita tidak boleh kita melakukan kezaliman kepada haiwan. Sehingga tapi ada haiwan-haiwan yang Allah cipta memang untuk disembelih, memang untuk dimakan. Kalau kita dapat makan makanan haiwan memang susahlah kita nak dapatkan sumber rezeki makanan untuk manusia kan. Memang Allah cipta untuk dia disembelih. Dan Allah juga inilah ada aktiviti kita lakukan. Kalau nak sembelih guna pisau yang tajam, si boleh bunuh kambing ni di hadapan kambing yang lain. Adalah adab-adab sebagai orang Islam. Jadi apa soalan? Adakah haiwan masuk ke dalam? Okey, sebagai penutup kami menyatakan bahawa setiap manusia itu lebih utama untuk berusaha memastikan di tempat untuk pastikan kita tak masuk syurga, lebih pentinglah. Seperti yang diketahui, menjaga kebajikan haiwan-haiwan peliharaan adalah termasuk dalam amalan soleh. Jadi seorang itu masuk syurga kelak pasti ada banyak kehendak dan kemahuannya sebagai ganjaran daripada di dalam syurga. Wa fiha ma tashtahidil anfusu wa taladzul a'yun. Okey. Dalam syurga kelak terdapat perkara-perkara yang menjadi syahwat, kehendak kepada jiwa dan juga perkara-perkara yang melazatkan pandangan. Jadi contohnya kita nak PS4 kah, nak PS5 kah, kita minta jangan Allah. Allah beri. Okey. Apa yang kita mahu kita minta aja. Jadi apa yang mufti kata, sekedar jawapan khusus yang menyatakan haiwan peliharaan kita mati ya kelak masuk syurga. Yang penting kita perlu pastikan diri kita untuk masuk syurga sebenarnya. Dan apabila kita dalam syurga kelak, yang penting adalah Allah akan beri apa saja yang kita mahu. Jadi mungkin kita kami rindulah. Jadi kita Allah bila kita masuk syurga. Okey, faham? Tak tanya soalannya tak nak? Okey, jom kita sambung kelas. Okey. Kita dah 20 minit belajar tentang isi surat dan isi tersirat. Jadi, isi tersurat adalah perkara aktiviti yang berlaku lah. Aktiviti yang berlaku. Isi tersirat senang sahaja. Kesan daripada perbuatan yang sedang berlaku. Contohnya cikgu ini adalah seorang lelaki. Okay, kita lukis kepala di bulat. Ada lelaki. Dia sedang buat apa? Dia sedang merokok. Okay, dia sedang merokok. Okay. Mungkin ayah kamu merokok ke apa ke, minta maaf. Kamu harap kamu masih belum merokok lah. Kalau kamu ada ayah kamu pun yang merokok mesti kata, janganlah merokok macam ayah. Cikgu yakin mesti dia akan nasihat perkara yang sama. Contoh ada seorang ni sedang merokok. Kalau merokok keluar asap lah kan. Asap. Isi kesurat adalah sahabat kita ni sedang merokok. Isi tersirat adalah kesan daripada perbuatan isi tersurat ini. Okey, kesan daripada isi tersurat ini. Jadi apakah kesan kalau kamu merokok? Siapa boleh jawab? Buka mic, siapa mau jawab? Boleh buat orang merosak paru akan hitam. Belakang. Paru akan buruk. Okey, apa lagi? Ada tak kamu nampak paket Tenggorokan jago. pernah tak tengok paket rokok di Malaysia? Betul.
Kotor, okey bagus. Kotor. Okey, kalau kamu nampak ada paket rokok Malaysia yang padah, boleh ada kanser mulut, kanser paru-paru. Ni ada untuk gambar yang sangat banyak disiarkan. Dia menangga cikgu dekat Ada gambar leher koyak macam ni nak. Ada lehernya, paru-parunya rosak. Ada juga yang gambar baby. Siapa perempuan yang sedang mengandung dan dia menghisap rokok, mungkin boleh membahayakan bayi. Okey. Jadi kalau kamu tengok isi tersurat, orang ni merokok. Isi tersirat dia, paru-paru dia akibat merokok, paru-paru rosak, dapat penyakit dan sebagainya. Jadi isi tersirat, kamu boleh gunakan teknik ini untuk apabila kamu buat karangan kelak, senang untuk kamu semua bina ayat. Yang pertama sekali, kamu kata perkara yang perlu dilakukan. Itu merupakan suatu gejala yang tidak sihat kan oleh beberapa pemuda dan juga yang muda. Kamu Zarif, Luffy, mute Noval. ambil tutup kita dah. Okay, thank you Nofal. Sorry ya. Okay, jadi apabila kamu dah habis ayat tentang merokok tadi, kita padah je apa-apa tentang merokok. Kita padah lah Malaysia tu 70% adalah ramai yang merokok. Sebagai contoh. Tapi cikgu rasa sekdar ramai gila orang Malaysia merokok. Mungkin 20 ataupun 25% sahaja orang Malaysia yang merokok. Jadi isi tersirat kamu boleh gunakan pada ayat yang kedua. Ayat kedua tu selepas kita buat noktah ya. Jadi isi tersirat pertama adalah merokok boleh mengakibatkan kerosakan paru-paru, boleh mengundang kepada penyakit, kanser mulut, kanser leher dan sebagainya, keguguran bayi, kecacatan bayi dan sebagainya. Itu adalah isi tersirat. Okey, sekarang kita akan memainkan satu permainan. Yang pertama kita buat Tim. potong dulu. Okey, yang kanan adalah tersirat. Yang ke kiri adalah tersurat. Okey, kita ada berapa orang dalam ni? 16. Name picker. Okay, wheel of name random. Okay, kamu ingat tak kita main game ni dulu? Ingat. Minggu kelas. Siapa yang ada dalam Google Meet sekarang? Ada Luffy, ada Darwish, ada Sheila, In. Siapa lagi? Zarif cikgu. Darwish. Ada Abror, ada Azhar. Abror, siapa lagi? Cikgu ejaan Zarif salah cikgu ZARIF. Double F. Okey, ZARIF. Satu F je cikgu. Oh, okey. Baiz. Baik, siapa lagi? Cikgu tengok Salma Zain, siapa? Koyum. Putra. Satu Putra, satu lagi Andra, okey? Cikgu. Siapa lagi? Azwar. Azwar. Okey, kami belum tulis. Azwar Evos. Jangan lah. Okey. Gila dengan Evos malam tadi Evos PMPL kalah. Minta maaf kami lupa sekali. Nobaiyah Muhammad Saidi siapa dia? Siapa lagi? Nisa Muhammad siapa? Amirul Hakimi, okey? Jadi kita akan pilih seorang demi seorang. Amirul Hakimi, Rizkin sudah, Salma Zain Khalif. Okey, Abro pun dah. Okey, adakah anda sudah bersedia? Okey, kita akan pilih seorang. Press CTRL enter or click to click. Okey, nama pertama adalah Khalif. Okey, Khalif.
Sila buka mikrofon. Kita surat. Panggil yang sendiri, cikgu. Siapa? Khalif kah? Andra, tutup mic. Ini Khalif tak? Oh, Khalif. Ada lah Khalif. Almahzen. Salmah Zain. Okey, Khalif. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Isi surat yang cikgu akan tunjuk adalah isi surat yang cikgu nak tunjuk adalah apa orang panggil makan banyak. Okey. Ni ada muka orang yang tengah makan. Nyam 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 nyam. Nyam sumbat je semua makanan-makanan ke dalam mulutnya. Besar. Di atas meja ada banyak pinggan-pinggan. Okey, isi tersurat ni adalah dimakan banyak. Jadi apakah kesan ataupun apakah isi tersirat yang berlaku? Okey, sila nyatakan. Sila. Yang sendat juga. Okey, sendat lagi. Yang makan win. Kambing. Win. Apa? Yang makan ayam. Makan ayam, okey. Yang makan wing, yang makan ayam. Apakah yang akan berlaku kalau kamu makan banyak sangat? Sendat satu, apa lagi? Apa yang berlaku pada kesihatan awak? Yang boleh ada lemak dalam badan cikgu. Lemak. Apabila banyak sangat lemak, kamu tahu tak boleh dapat sakit jantung, darah tersumbat. Apa lagi? Kalau Gemuk. besar sangat apa jadi? Kalau badan kamu besar sangat, apa berlaku pada senang kita nak pola aktiviti? Obesitas cikgu. Obesitas. Tidak sehat. Tidak sihat lah, secara senang tidak sihat. Obes. Tidak cergas, tidak sihat, tidak cergas. Nak masuk bilik pun sakit, nak berdiri pun sakit, tidak sihat, tidak cergas. Okey. Terima kasih Khalif. Okey, seterusnya nama yang seterusnya. Khalif dah, nama yang pun dah dikeluarkan. Jadi nama yang kedua. Nama yang kedua adalah Alisha. Kah? Okey, Alisha. Sila buka mikrofon Alisha. Okey. Yang kedua isi tersurat, isi tersirat. Tersurat adalah sirat. Okey. Di sini cikgu akan lukiskan gambar seorang apa panggil? Sampah. Sampah. Seorang lelaki yang membuang sampah. Rata-rata. Dia merata-rata. Merata-rata dibuang sampah. Dibuang apa? Contoh dibuang botol air yang dia minum. Dia buang sampah di jalan-jalan. Dia buang dengan plastik burger, dia makan McDonald ke apa kah? Okey, Alisha ada tak dalam ni? Dah. Okey, Sepa. Kita skip dulu Alisha. Kita skip dulu. Kita pilih nama yang ketiga. Okey, 1, 2, 3. Hop. Azhar, Abror, Faiz. Abror. Okey, tahniah Abror. Abror boleh buka mic Abror? Cikgu. Okey, Abror. Jadi seperti yang Abror nampak, isi tersurat kita adalah seorang jejaka yang dia main buang je sampah di mana-mana tempat. Apakah kesan ataupun apakah isi tersirat yang Abror boleh keluarkan daripada gambar tersebut? Maksudnya benda buruk. Kesan daripada pembuangan sampah merata-rata, kesan kepada Alam sekitar. kepada diri dia sendiri, apa yang berlaku pada alam sekitar. Menyebabkan banyak sampah boleh menyebabkan kerosakan alam sekitar dan menyebabkan Banyak bau sampah. busuk dan menyebabkan orang tidak suka juga. Sebab Okey, banyak sampah, bau alam- busuk dan mendatangkan tikus. Dan kalau tikus datang boleh membawa penyakit dengan lipat. Dia macam lagu Bangau tadi lah kan. Buang sampah, jadi sampah-sampah ni akan datangnya haiwan-haiwan yang tidak sepatutnya. Contohnya macam rumah yang lama, ada banyak tikus, ada banyak lipas. Perkara binatang-binatang ini akan merosakkan rumah lah. Dan kalau banyak sangat binatang-binatang ni akan datang penyakit dan sebagainya. Okey, terima kasih Bro. Ada lagi kamu nak tambah Bro? Dan
boleh membahayakan kesihatan. Cantik, boleh membahayakan kesihatan. Rumah cikgu ni banyak tikus. Malam dia datang ziarah cikgu. Cikgu pun tak suka lah dia datang ziarah cikgu. Okey. Ada ular cikgu kalau ada tikus. Ular pun ya. Datang kelawar bukan tikus. Datang Okey. kelawar. Yang seterusnya, nama yang seterusnya adalah, terima kasih Abror, jawapan yang baik. Okey, Azhar, Faiz, Qayyum, Faiz. Okey, Faiz. Okey. Kita buka Faiz. Macam biasa isi tersurat, isi tersirat. Okey, Faiz, kalau kita dengar sebutkan padah papa. Jadi cikgu akan tulis seorang apa yang berlaku berlaku kemalangan kemalangan. Ada dua. Ada satu kereta situ, kereta Mr. Bean. Kereta berlanggar. Berlanggar dengan kereta satu lagi pecah lah. Minta maaf cikgu, si banding gila lukis kereta. Okey. Jadi isi tersebut adalah kemalangan kemalangan. Okey Faiz, jadi apakah isi tersirat yang Cedera. boleh kepada cedera? Oh. Bagus, kecederaan, cedera. Lagi? Kereta pecah. Kereta rosak, kereta Oh. rosak. Okey. Apa lagi? Apa kesan daripada Jalan sesak. jajan pun akan jadi sesak. Masya Allah. Bagus jawapan kamu ni. Kadang-kadang kalau Kereta meletup. kadang-kadang jalan raya tu kalau penuh kereta adalah tu masalah di hadapan tu. Ada aksiden ke apa ke. Okey, terima kasih Faiz. Yang seterusnya, cikgu tulis gambar dulu, cikgu panggil nama, okey. Isi tersurat, isi tersirat. Gambar yang seterusnya adalah okey. Ada gambar, ada ramai kanak-kanak yang sedang menanam pokok. Tanam pokok. Muka dia seronok je muka mereka ni tanam pokok. Bunga ke apa ke. Okey. Nanti kita akan pilih orang. Jadi apabila banyak berlakunya penanaman pokok, apakah kesan daripada banyaknya berlaku penanaman pokok ni? Jom kita pilih nama apa, siapakah yang terpilih. Cikgu rasa kita ada 5 minit lagi. Minta maaf kepada siapa yang tidak terpilih. Nanti kita akan kita buat dalam satu tim. Contohnya setiap kali pilihan ada 2-3 orang nama. Senang sikit. Okey, Qayyum. Qayyum boleh buka mic Qayyum? Ada si Qayyum dalam tu? Ada. Okey, Qayyum, apakah yang berlaku apabila berlakunya penanaman pokok yang banyak seperti ini? Aktiviti menanam pokok dan sebagainya. Apakah kesannya? Ini saya dah jerubu gila. Apa tu? Saya dah jerubu dekat kawasan rumah. Saya dah debu. Jerubu. Jerebu. Tidak ada jerebu. Boleh mengurangkan jerebu lah. Jerebu. Saya perlu buat tanda nibah. Maksudnya mengurangkan. Okey, apa lagi? Kalau kamu tanam banyak pokok, apa yang berlaku pada dunia ni? Habitat haiwan. Habitat haiwan. Bagus pada tumbuh-tumbuhan ni biasanya terkoyong. Siapa tahu apa arti terkoyong? Habitat haiwan. Snail ataupun apa snail lah bahasa Melayu? Siput. Siput makanlah. Mungkin kita tak sonok tapi dia menjadi habitat haiwan lah. Ada belalang, ada ulat dalam tanah dan sebagainya. Okey, terima kasih Qayyum. Kita pilih satu lagi. Kita akan satu kerja rumah lah. Kerja rumah simple saja. Buku kerbau, muka surat apa anda kan? Cikgu pun lupa dah muka surat. Mudah je. Ni ada soalan yang just bulat-bulat saja. A, B, C dan sebagainya. Tersurat. Tersirat. Okey. Yang pertama sekali kita akan lukis perkara baik. Tadi buruk-buruk nak. Sekarang ni kita buat perkara baik. Kamu tengok ada seorang lelaki yang sedang melakukan jogging, exercise. Okey, dia berlari. Okey, dia berlari.
Jogging, senyum. Jogging. Ataupun panggillah bersenam. Okay, jom kita pilih orang yang terakhir. Minta maaf yang pada yang tak terpilih. Nanti minggu depan kita buat. Saya lebih baik. Okey. Amirul Hakimi. Ada Amirul Hakimi? Sila buka mic. Ada Amirul? Wih, saya ke tandas. Okey, boleh. Amirul ke Salma Zain? Bukan nak? Yang Khalid. Adanya cikgu. Okey, Amirul boleh Nisa buka mic. Muhammad. Nisa Muhammad. Amirul is Nisa Muhammad, okey? Okey Amirul, apakah kesan apabila seseorang itu bersenam? Sila nyatakan. Badan dia Badan sihat. Lagi? otak cerdas. Otak cerdas. Otak cerdas. Itulah itu yang paling. Badan sihat, otak cerdas. Otak cerdas. Bila badan sihat, otak jadi, sebab otak ini pun adalah salah satu anggota badan. Bila tak cukup tidur, otak itulah yang tak cukup tidur. Bila tak cukup makan, otak tu yang lapar. Otak tu lapar. Jantung bergerak. Apa tadi? Koyo? Jantung bergerak. Jantung lebih aktif lah. Jantung sihat cikgu tulis jantung sihat. Okey, terima kasih semua. Jadi cikgu harap kamu faham apakah itu isi tersurat dan isi tersirat. Sebagai kerja rumah, buku kerbau, No. muka surat 79. Ada 5 saja soalan. Bisa ada kerbau cikgu. Tersebut tidak perlu tulis jawapan. Kamu hanya bulatkan A, B, C ataupun D. Okey? Boleh Kami ada buku kerbau cikgu. Okey, Azhar, nanti cikgu akan hantarkan muka surat tersebut pada Azhar. Terima kasih cikgu. Nanti Azhar pilihlah. Dah siap dah cikgu. Dah siap kah? Oh, bagaimana keadaan pasaran ikan air tawar ya? Ikan air tawar cikgu. Cikgu pilih muka surat lain cikgu. Muka surat kiri tu dah siap belum? Di 78 ya. Belum. Okey, semua buat muka surat 78, okey? Senang je, yang pada nyatakan 3 aktiviti yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Semua tu sedang bertanam tu. Ada yang memetik, ada yang menyiram dan sebagainya, ada yang menabur baja, ada yang pilihlah yang kamu suka. Mengapakah rumput panjang perlu disabit? Sebab rumput tu mengacau lah. Sepatutnya sayur yang nak kita nak menyiram kepada sayur, tumbuh-tumbuhan, tapi rumput tersebut tiba-tiba muncul. Kita kena cabutlah supaya nyasik curi air. Dia tidak mengganggu pembesaran pokok yang utama. Dan tadakan betul atau salah pada kenyataan yang betul. Okey? 78 sangat mudah. Itu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Sama-sama cikgu. Terima kasih ya muallim. Ya Ahmad. Sama-sama. Terima kasih juga. Ahmad kaca. Ni kali ni. Memang kacak, musik kacak.